Assalamualaikum. Untuk video seterusnya ini kita akan sambung sedikit lagi dengan stoichiometry. Jadi hari ini apa yang kita akan lihat adalah to define the limiting reactant, and then yang kedua untuk perform calculation. Okay, perform calculation involve limiting reactant. Okay, so kita tengok analogi ini. Right, katakanlah kita ada sebiji roti burger dan juga biji sekeping daging burger, maka kita akan dapat menghasilkan sebiji burger. Okey, roti plus daging, kita akan dapat sebiji burger. So dalam kes ni, roti dan daging bertindak sebagai reactant ataupun bahan, dan juga burger akan bertindak sebagai produk ataupun hasil. Okey, alright. Katakanlah kita ada 4 keping roti dan juga 2 keping daging burger. Okey, berapa bilangan burger yang kita boleh hasilkan? Okey, so semestinya adalah hanya 2 burger sahaja yang kita akan dapat hasilkan. So di sini bermaksud bahawa daging burger ini akan bertindak sebagai limiting reactant ataupun reactant pengehat, bahan pengehat. Manakala roti akan bertindak sebagai excess reactant, bahan yang berlebihan. Okey. Dan kalau kita lihat daging burger ini, bilangan burger yang dihasilkan adalah bergantung kepada bilangan daging burger ataupun limiting reactant, dan bukan daripada excess reactant. Sebab kalau kita melihat kepada excess reactant, sepatutnya burger yang akan dihasilkan adalah sebanyak 4 biji burger. Okey, tetapi yang dihasilkan cuma 2 biji burger sahaja. Okey, jadi maksudnya produk yang akan dihasilkan adalah bergantung daripada limiting reactant. Okey, so itu adalah analogi untuk limiting reactant. Baik, kita tengok apa definisi limiting reactant. So limiting reactant adalah reactant used up first, okey, ataupun totally consumed in a reaction and limit the amount of product form. Okey, bahan yang digunakan habis digunakan dalam tindak balas, dan limit mengehadkan amount of product, mengehadkan bilangan ataupun jumlah hasil okay, yang akan terhasil dalam satu-satu tindak balas kimia. So itu adalah definisi untuk limiting reactant. Okey, macam mana kita nak mencari limiting reactant? So dia ada beberapa step. Okay, so di sini saya senaraikan kita ada 4 step. Yang pertama, first, you have to make sure the chemical equation are balanced. Kena pastikan persamaan seimbang. Yang kedua, kita convert the given quantities of reactant kepada mole. So ini bergantung, kalau diberi dalam jisim, kita boleh tukar dalam mole. Kalau beri dalam volume dan juga molarity, kita juga kena tukar di dalam mole menggunakan formula sahaja. And then number 3, use mole ratio. Okey, di sini kita akan apply balik apa yang telah kita pelajari dalam tajuk stoichiometry sebelum ini. Okey, mole ratio from balance equation to find number of mole of product. So dekat sini akan ada 2 calculation lah, kita akan perform 2 calculation. Okay, 2 calculation. So bergantung kepada reactant lah. Kalau ada 2 reactant, maka 2 calculation. Kalau ada 3 reactant, akan ada 3 calculation. Okay, and then yang terakhir, yang keempat, reactant that yield the smaller amount of product is limiting reactant. Bahan yang akan menghasilkan bilangan ataupun amount produk yang kecil adalah akan bertindak sebagai limiting reactant. And then reactant that yield the larger amount of
product is the excess reactant. Okay, product. Baik, cuba kita lihat contoh. Okay, in one process 124 gram of aluminium are reacted with 601 gram of iron trioxide. So this is the equation, and then determine the limiting reactant. Okay, determine the limiting reactant. So cari limiting reactant. Dalam kes ni limiting reactant adalah berada di sebelah kiri. So ini adalah hasil, ini adalah produk. Okay, so yang kiri adalah reactant. Jadi di antara aluminium dan juga Fe2O3 iron trioxide, so diminta untuk kita mencari mana satu dia punya limiting reactant. Baik, kita akan ikut step-step yang saya senaraikan sebentar tadi. First step, we have to make sure the equation are balanced. Kalau ikut daripada persamaan ni memang dah seimbang lah. Jadi step pertama telah selesai. Yang kedua, step kedua, we have to identify ataupun we have to convert the amount given, okay, to number of mole. Sebab yang diberi di sini adalah jisim aluminium 124, jisim iron trioxide 601 gram. Jadi kita kena tukar kepada bilangan mol. So nak cari bilangan mol, so menggunakan formula lah. Okay, mass over molar mass. So cari bilangan mol aluminium. Okay, jisim 124 bagi molar mass aluminium 27. Jadi kita akan dapat bilangan mol ni adalah 4.593 mol. Okay, so itu adalah bilangan mol untuk aluminium. Kita juga kena mencari bilangan mol untuk iron trioxide. Okey, sama juga sebab diberi dalam amount yang diberi adalah dalam mass, maka kita akan gunakan formula mass over molar mass. So mass of iron trioxide is 601, molar mass iron trioxide 160. So that means the mole of iron trioxide is 3.756 mole. So sekarang ni kita dah dapat kedua-dua bilangan mol reactant. Okay, so itu adalah step yang kedua. Okay, selesai. Baik, kita pergi kepada step yang ketiga. Step yang ketiga, kita kena buat ratio. Okay, mole ratio. Okay, mole ratio di sini adalah ratio di antara reactant dan juga produk. Disebabkan kita ada dua produk, maka kita kena pilih salah satu. Boleh guna mana-mana, tak kisah, tapi kita kena pilih salah satu. Okay, for example, kita nak buat ratio reactant dengan Al2O3. Maka kita akan buat ratio di antara aluminium dan juga Al2O3. Begitu dan juga yang kedua, kita akan buat Fe2O3 dengan hasil yang sama juga. Sebab tu saya bagi tahu step yang ketiga kita akan ada dua calculation. Okay, first aluminium dan juga Al2O3. Yang kedua another reactant Fe2O3 dan Al2O3. Boleh tak kalau kita nak menggunakan ferrum? Jawapannya boleh. Okay, boleh. Tapi syarat dia kita kena guna produk yang sama lah. Kalau first ratio kita pakai Al2O3, yang ratio yang kedua pun kena pakai Al2O3. So tak boleh menggunakan produk yang berbeza. Kalau nak guna ferrum, maka kedua-duanya kena guna ferrum. Dalam kes ni saya menggunakan Al2O3. Jadi first calculation pertama, sebab kita akan ada dua calculation, kita akan buat ratio between aluminium dan juga Al2O3. So this is from balance equation. Ini daripada persamaan seimbang. 2 mole of aluminium will produce 1 mole of Al2O3. 2 mole ambil dekat mana? Ambil daripada stoichiometry coefficient lah, daripada persamaan.
2 Al produce 1 Al2O3. Okay, so ini daripada persamaan seimbang. Tapi berapa bilangan mol aluminium yang kita ada? Bilangan mol aluminium yang available yang kita ada adalah 4.593. So kalau kita ada bilangan mol aluminium 4.593, berapa bilangan mol Al2O3 yang akan dihasilkan? Okey, jadi 4.593 darab 1, ingat ke depan ni darab, ke atas ni bahagi dengan 2. So kita akan dapat 2.297 mol Al2O3. So itu adalah calculation yang pertama menggunakan mole of aluminium. So calculation yang kedua, kita akan tengok pula bilangan mol menggunakan iron trioxide. Okay, so kita buat ratio juga iron trioxide dengan Al2O3. So from balance equation, 1 mole of iron oxide will produce 1 mole of aluminium oxide. Okay, so kalau tengok kat sini daripada stoichiometric coefficient ni 1 nisbah 1. Okay, 1 mole produce 1 mole. So berapa bilangan mole iron trioxide yang available? Okay, bilangan mole dia adalah 3.756 yang kita telah kira tadi. So kalau kita ada 3.756 mol iron trioxide, berapa mol aluminium yang produce? Oleh sebab ratio dia 1 nisbah 1, maka bilangan mol dia pun akan sama. Okey, 3.756. Baik, so sekarang kita ada 2 bilangan mol Al2O3 yang dihasilkan. Okey, so itu adalah step yang ketiga. Okay, perform 2 calculation. Dan step yang keempat, kita akan compare di antara kedua-dua bilangan mol yang terhasil, mana satu yang lebih kecil. Okey, mana satu yang lebih kecil. Dan kalau kita lihat kat sini, bilangan mol Al2O3 yang ini lebih kecil. Alright, jadi step yang keempat, kita boleh dapatkan dia punya limiting reactant. Okay, since aluminium produce less mole of product. Okay, kalau kita gunakan bilangan mol aluminium, bilangan mol produk yang terhasil adalah lebih kecil. So that means aluminium akan menjadi limiting reactant. Okay, so bila aluminium menjadi limiting reactant, Fe2O3 akan menjadi excess reactant. Right, so itu adalah step-step untuk kita nak mencari limiting reactant. Okay, so bila kita dah dapat limiting reactant, for the further calculation, so kita kena menggunakan bilangan mol limiting reactant. So ini adalah yang penting lah. Once bila kita dah dapat aluminium as a limiting reactant, so calculation yang seterusnya kita kena menggunakan bilangan mol limiting reactant. Contoh, katakanlah, okay, ini soalan yang sambungan seterusnya. Calculate mass of aluminium to oxide form. Okay, mass of aluminium to oxide form. So kita nak cari jisim aluminium oxide yang terhasil. Okay, so apabila kita nak mencari mass, sudah tentu kita kena mencari bilangan mol. So macam mana nak cari bilangan mol daripada persamaan kimia? So tak lain tak bukan kena buat mol ratio. Jadi ratio di antara, sebab kita ada 2 reaktan, mana satu yang kita nak guna. Oleh sebab aluminium bertindak sebagai limiting, maka kita akan gunakan bilangan mol aluminium untuk mendapatkan bilangan mol Al2O3. So ingat balik tadi bila nak buat burger, so daging burger lah yang menentukan bilangan burger, sebab daging burger tu yang sikit. Okey, yang sikit. Jadi maksud dia limiting reactant akan menentukan bilangan produk yang terhasil. So stepnya sama juga, kita kena buat ratio between aluminium dan juga Al2O3. Jadi from balance equation, so daripada persamaan seimbang, 2 mole of aluminium
will produce 1 mole of aluminium oxide. Ini daripada persamaan seimbang lah. Okey. 2 nisbah 1. Jadi berapa bilangan mol aluminium yang available? Okey, yang tadi yang kita telah kira tadi daripada jisim yang available tadi. So bilangan mol dia adalah 4.59. Okey. So kalau 4.59, berapa bilangan mol untuk aluminium tu oxide? So bilangan mol dia adalah, ingat depan ni darab, atas ni bahagi. So kita akan dapat bilangan mol dia adalah 2.297 mol aluminium tu oxide. So bila dah dapat bilangan mol aluminium, so macam biasa kalau kita nak cari jisim, kena darab dengan molar mass. Jadi cari molar mass aluminium oxide. So kita akan dapat 102 gram per mol. Dan kita tekan kalkulator. So kita akan dapat jisim aluminium oxide. Okey. Begitulah juga, okey, sekiranya katalah ada soalan yang seterusnya. Okey, calculate mass of excess reactant remain. Okey, mass of excess reactant after reaction. Maksudnya dia nak cari baki lah. Okey, tadi kita dah identify excess reactant adalah Fe2O3. Ini adalah excess. Okey, baki. Bahan yang berlebihan. Okey, excess. Bahan yang berlebihan. Jadi macam mana kita nak cari excess reactant? Sama lah juga, kita kena buat ratio, mole ratio, menggunakan mole limiting reactant, iaitu mole aluminium. Jadi ratio sekarang adalah between Al dan juga Fe2O3. So 3.75 ini yang kita kira tadi. Ini adalah bilangan mole yang available number of mole. Okey, bilangan mol yang dibekalkan lah, yang ada, yang supply. Okey. So kita buat ratio. So 2 mole of aluminium. So from balance equation, yang ni daripada persamaan seimbang, from balance chemical equation, 2 mole of aluminium will react with 1 mole of Fe2O3. Ini daripada persamaan seimbang. So berapa bilangan mol aluminium yang available? Okey, bilangan mol aluminium yang available adalah 4.593. Right? So berapa bilangan mol Fe2O3 yang akan bertindak balas? So bilangan mol dia adalah 2.297. So ini adalah reacted number of mole. Okey, so jangan salah faham, ini adalah available, bilangan mol yang dibekalkan. Ini adalah bilangan mol yang bertindak balas. Okey, bilangan mol yang bertindak balas. So macam mana kita nak cari baki? Maka kita akan tolak bilangan mol yang available, tolak dengan bilangan mol yang bertindak balas, sebab kita nak cari baki. Okey, mol yang available minus mol yang reacted. Okey, mol yang available tolak mol yang reacted. Alright. So kita akan dapat jisim untuk Fe2O3. Okey, mol yang available number of mole minus reacted number of mole kali dengan molar mass Fe2O3, sebab kita nak cari jisim kan. Jadi yang available bilangan mol 3.756 tolak bilangan mol yang reacted 2.297 kali molar mass Fe2O3 160. So kita akan dapat baki untuk Fe2O3 adalah 233.44 gram. So ini adalah baki. Okey, sebab yang dibekalkan tadi 601 gram. So baki dia adalah 233.44 gram Fe2O3.